call is now being recorded. Okay, baik. Pada minggu sebelum cuti sekolah, cuti raya, kita telah pun belajar, kita telah pun bermula topik 3 iaitu hidupan di bawah subtopik 3.1 benda hidup dan benda bukan hidup. Ini kita dah belajar sebelum cuti hari tu, sebelum cuti raya. Benda hidup dan benda bukan hidup. 3.1 benda hidup dan benda bukan hidup. Baik. Saya minta awak buka mic. Awak berikan saya beberapa contoh benda hidup. Siapa boleh? Benda hidup. Okay, lepas tu? What benda hidup? Apakah contoh benda hidup? Ya. Live things. What is live things? What is a live No, cikgu asking thing? what you tell. You know what is a live thing? What is an alive thing? You must tell. Cikgu asking you. You know. I'm asking you now. What is an example of benda hidup? Ataupun berapa? Alive is okay, buku teks. Kalau siapa yang ada buku teks, awak boleh rujuk muka surat. Awak siapa yang ada buku teks, awak boleh rujuk muka surat 24, 25. Tapi ini yang kita dah belajar sebelum cuti. Sebenarnya awak dah ingat apa yang kita dah belajar sebab awak telah pun membuat tumbuhan, manusia, haiwan. Okey, baik. Sebelum kita bagi contoh, okey, baik. Siapa yang ada buku teks, awak boleh rujuk muka surat 24 dan 25. Tetapi sebabkan kita telah pun belajar mengenai benda hidup dan benda hidup sebelum cuti sekolah, awak telah pun membuat pengelasan apakah benda hidup, apakah benda bukan hidup. Kalau boleh awak ingat balik apakah contoh benda hidup, apakah contoh benda bukan hidup. Baik. Navjot. Okay. Navjot, give me an example of benda hidup. One benda hidup. No. This word. What is this? Manusia. Manusia. Manusia, ya. Manusia, orang. Kita, manusia, betul. Good, Navjot. Okay, manusia, orang. Saya, awak, cikgu, pakcik, ibu, ayah dan sebagainya. Itu orang. Itu manusia yang pertama. We're alive. Okay, selain dari manusia? Second one, this one, this word. Haiwan. Ya, haiwan. Pokok, betul. Pokok, tumbuhan. Okey. Manusia, haiwan dan tumbuhan. Okey, tu 3 benda hidup. Manusia, haiwan dan tumbuhan. Okey, itu adalah 3 contoh benda hidup. Baik, contoh benda bukan hidup pula. Contoh benda yang bukan hidup, yang tak hidup. Tengok dekat sekeliling kita banyak. Pensel, betul. Lain. Apa dia? Buku. Kereta. Kereta. Lagi? Buku. Meja. Buku, betul. Lain? Kerusi, betul. Dengar pun suara Abdul Rahman. Meja, betul. Lain? Yang tak hidup. Buku dah cakap tadi. What do you call this? Handphone. Ya, betul Najwa. Good Najwa. Lain? A non-alive thing is also known as a box. Batu, betul. A pencil case. Ya, lagi? Bas. Benda bukan hidup. Baik, saya ada satu soalan. Okay, saya pula tanya awak. Saya tanya. Kalau kipas ni bergerak, kita nampak dia berpusing. Dia bergerak. Adakah dia benda hidup atau benda bukan hidup? Kipas. Tak hidup. Tak hidup, benda bukan hidup, betul ke? Tapi dia bergerak, dia berpusing. Hidup. Hidup ke tak hidup? Kipas. Sebab dia berpusing. Dia benda hidup ke benda bukan hidup? Hidup. Benda hidup ke benda bukan hidup? Kipas. Dia berpusing. Hidup. A fan is not alive. Ya, fan. Kipas is not alive. Kipas adalah bukan benda hidup. Sebab apa? Nanti kita akan belajar pada hari ini. Kenapa kipas bukan benda hidup? Kita akan belajar pada hari ini. Sebab semua benda hidup iaitu manusia, haiwan dan juga tumbuhan, dia memerlukan keperluan asas untuk hidup.
Manakala kipas dia tak perlukan keperluan asas untuk dia hidup. Dia hanya perlukan elektrik sahaja. Manakala manusia, tumbuhan dan haiwan memerlukan keperluan asas untuk hidup. Okay, apakah keperluan asas yang mereka perlukan? Okay. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama 3.2.1 menyatakan keperluan asas benda hidup. Apakah yang diperlukan oleh manusia, apakah yang diperlukan oleh haiwan, apakah yang diperlukan oleh tumbuhan untuk dia hidup. Dan kemudian kita akan belajar 3.2.2 memerihalkan manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan makanan, air dan udara dengan cara yang berlainan. Okey, manusia dan haiwan cara lain, tumbuhan cara dia lain. Macam mana dia dapatkan makanan, macam mana dia mendapatkan air, macam mana dia mendapatkan udara. Okey. Okey, sebelum kita rujuk modul, mari kita lihat video ini bersama-sama. Berapa? Sabarlah Abdul Rahman. Pada suatu hari, seorang budak lelaki berjalan di sepanjang tebing sebatang sungai. Okey, pada satu hari ada seorang murid lelaki ni, nama dia, aku tak tahu nama dia. Okey, murid lelaki ni dia sedang berjalan di tepi tebing sungai. Dia nampak seekor burung bangau yang kelihatan sedih. Dia terjumpa dengan seekor burung bangau, yang mana burung bangau tu dia tengah sedih. Tengok dia ada keluar air mata ni. Burung bangau ni dia menangis. Bila dia menangis, so murid tu tahulah yang burung bangau ni dia tengah sedih. Kenapa dia sedih? Kenapakah awak sangat kurus? Budak lelaki itu bertanya kepada burung bangau. Dia tanya dekat Air. Okay, kita dengar sama-sama dulu Okey, murid lelaki tu bertanya dekat bangau tu, kenapa kamu terlalu kurus? Kenapa kamu kurus? Dia tanya. Ikan tidak timbul, jadi saya tidak mempunyai makanan yang cukup untuk dimakan. Oh, patutlah burung bangau tu sedih sebab ikan dia tak nak timbul. Ikan tak nak timbul jadi menyebabkan burung bangau ni dia tak ada makanan. Bila dia tak ada makanan, dia lapar. Bila dia lapar, dia kurus. Oh ikan, silalah timbul. Jadi murid tu pun katalah dekat ikan. Dia kata dekat ikan, ikan silalah timbul, bangau nak makan ni. Panggil budak lelaki itu. Ikan menjulurkan kepalanya di celah-celah teratai. Saya tidak dapat timbul, kata ikan. Teratai menutup seluruh permukaan air. Oh, patutlah ikan tu tak dapat timbul. Dia tak dapat timbul ke permukaan air sebab pokok teratai ni dia tutup semua. Dia tutup, tak boleh nak timbul. Kenapa awak menutup permukaan air? Budak lelaki itu bertanya kepada teratai. Burung bangau tidak dapat memakan ikan jika awak berbuat begitu. Jadi murid tu pun cakap dekat bunga teratai tadi. Dia kata, kenapa kamu tutup semua? Nanti ikan tak boleh timbul. Bila ikan tak boleh timbul, bangau tak boleh makan ikan. Tetapi kami memerlukan cahaya matahari untuk membuat makanan, jawab pokok teratai. Pokok teratai pun jawab balik dekat murid tu. Dia kata, kami perlukan cahaya matahari untuk kami membuat makanan. Okey? Teratai tu kata, dia perlukan cahaya matahari untuk dia membuat makanan. Alright. Saya tahu, jawab budak lelaki itu. Tetapi, semua tumbuhan dan haiwan di dalam air perlu bernafas. Saya tahu, jawab budak lelaki itu. Tetapi, semua tumbuhan dan haiwan di dalam... Okey, semua tumbuhan dan haiwan di dalam air perlukan udara untuk bernafas. Dah bila pokok teratai itu tutup semua permukaan air tu dah penuh semua, macam mana udara nak masuk? Bila udara tak boleh masuk, macam mana haiwan macam ikan ni, siput kerang ni dan juga rumpai air ni, macam mana dia nak bernafas kalau udara tak boleh masuk? Sebab teratai itu dah tutup dah semua. Air perlu bernafas. Maafkan saya, jawab teratai. Saya terlupa bahawa sungai adalah untuk semua haiwan dan tumbuhan yang hidup di sini. Semua benda hidup memerlukan air, udara dan makanan untuk meneruskan hidup. Jadi kesimpulan pada cerita ini adalah semua benda hidup, kita lah manusia,
haiwan dan tumbuhan memerlukan air, makanan dan udara untuk hidup. Okey, itu baru satu video. Satu lagi video. Mari kita lihat bersama-sama. Jangan lupa subscribe channel ni ya. Keperluan asas benda hidup. Benda hidup memerlukan makanan, udara, dan air. Okey, ni benda hidup memerlukan makanan, udara dan air. Okey. Manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan keperluan asas dengan cara yang berlainan. Okay, dia juga kata manusia tengah-tengah ni, askar ni, haiwan, gorila ni dan juga pokok kelapa ni, dia memerlukan makanan, udara dan air dengan cara yang berlainan. Untuk makanan, manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Untuk makanan, manusia dan haiwan sahaja, manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Dan membesar. Manakala tumbuhan membuat makanannya sendiri. Itu perbezaan dia. Manusia dengan haiwan, dia memerlukan makanan untuk membesar. Okay, manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk membesar dan mendapat tenaga. Manakala tumbuhan pula, tumbuhan ni lain. Dia membuat makanan dia sendiri melalui cahaya matahari. Seterusnya, tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas dan membuat makanan. Manakala haiwan dan manusia memerlukan udara untuk bernafas. Okey, yang kedua pula, manusia, tumbuhan dan haiwan memerlukan udara. Okey, manusia dan haiwan memerlukan udara untuk bernafas, manakala tumbuhan pula memerlukan udara untuk membuat makanan. Dan yang terakhir, haiwan dan manusia memerlukan air untuk menghilangkan dahaga. Akar pokok pula menyerap air untuk membuat makanan. Okey, dan yang ketiga, manusia dan haiwan memerlukan air untuk menghilangkan dahaga, manakala tumbuhan pula memerlukan air untuk membuat makanan. Melalui apa? Okey, cuba awak jawab dengan saya. Macam mana tumbuhan minum air? Ada macam manusia dia ada tangan, dia boleh minum air pakai cawan. Melalui apa? Dalam tanah. Dalam tanah. Melalui apa? Bahagian mana? Ya, betul. Bahagian akar yang dapat di dalam tanah. Bahagian akar yang dapat di dalam tanah. Okay, kalau awak pernah bercucuk tanam dekat dalam tanah tu, dia ada, bila awak siram air dekat pokok, air tu akan meresap ke dalam tanah dan diserap masuk ke dalam akar pokok tersebut. Okay. Sebab apa? Sebab pokok dia tak ada kaki, dia nak pergi minum air, dia nak pergi jalan, pergi dekat kowe, dia nak pergi beli air mineral, dia tak ada kaki. Manusia ada kaki, dia boleh pergi jalan ambil air. Haiwan pun ada kaki, dia boleh pergi sungai minum air. Tapi pokok tak boleh, dia akan diserap ke dalam tanah. Sebab itulah kita siram pokok kita setiap hari. Kita kena bagi dia air. Kalau tak kena kat hujan lah, kita kena siramkan dia. Sebab dia tak ada kaki nak jalan. Selain itu, haiwan dan manusia memerlukan tempat
perlindungan. Ya, satu lagi. Manusia dengan haiwan juga memerlukan tempat perlindungan. Okey, kalau kita tempat tinggal lah, rumah. Kalau haiwan pula dekat habitat mereka masing-masing, seperti kalau singa dekat dalam hutan, kalau ikan ke dalam kolam, itu tempat perlindungan. Kenapa kita perlukan tempat perlindungan? Macam awak lah, awak perlukan rumah untuk awak berlindung. Walaupun awak dapat air yang mencukupi, walaupun awak dapat makanan yang mencukupi, awak air dapat banyak, makan kenyang, makan kenyang berlebihan lagi, bazir lagi, kemudian awak dapat udara yang banyak, tetapi awak tak ada tempat perlindungan. Awak tak ada rumah, awak duduk kat tepi jalan, awak duduk kat tengah-tengah jalan. Hujan, panas, lama-kelamaan awak akan demam, lama-kelamaan awak akan mati. Sebab apa? Sakit. Sebab tu kita juga perlukan tempat perlindungan. Ia digunakan untuk berlindung daripada hujan, panas dan bahaya. Okey, sebelum dia beritahu, saya nak tanya awak dulu. Apakah dia 1, 2, 3, 4 keluar asas benda hidup ni? Siapa boleh jawab? Ni yang gambar yang pertama dulu ni, gambar ayam goreng. Ayam goreng dengan daun ni. Apa kita panggil ni? Apakah keluar asas tersebut? Okey, boleh buka mic. Jawab, apakah yang gambar pertama ni? Siapa-siapa boleh jawab, apakah gambar yang pertama ni, gambar ayam goreng dengan daun ni, kita bagi apa? Keluar asas apa? Makanan. Makanan. Ya, makanan. Okey. Kalau ayam kalau ayam goreng ni siapa yang makan? Ayam goreng siapa makan? Manusia. Okey, manusia makan ayam goreng. Kalau daun siapa makan? Haiwan. Kalau daun siapa makan? Who eat the leaf? Haiwan. Ya, haiwan makan daun. Apakah contoh haiwan yang makan daun? Jirafah. Lagi? What animals eat leaf? I know. Caterpillar. What's caterpillar? Caterpillars eat leaves. Belum ni gambar yang kedua. Saya tanya gambar yang pertama. Yang apakah contoh haiwan yang makan daun? Selain daripada jirafah. Ulat. Ya, ulat bulu, betul. Okey, jadi gambar yang kedua ni gambar apa? Angin. Udara. Ya, gambar yang kedua ni udara. Okey, udara. Yang gambar yang ketiga ni adalah Air. Okey, gambar keempat. Gambar keempat. Rumah. Bukan, itu rumah. Ingat balik. Kita panggil apa tadi? Bangunan. Ya, tempat perlindungan. Sebab apa kita panggil tempat perlindungan? Sebab haiwan dia tak ada rumah, melainkan awak buatkanlah. Tapi macam singa, dia tak ada rumah. Dia cuma ada habitat dia, tempat perlindungan dia. Alright. Okey. Jadi sekarang mari kita lihat modul kita bersama-sama. Ni, saya keluarkan modul awak yang awak dah buat hari Selasa hari tu. Buka dekat muka yang pertama. Okay, muka surat yang pertama dulu, yang gambar ni. Belum soalan lagi. Okay, muka surat yang pertama dahulu. Okay, gambarnya saya ada. Dia tak ke mana? Okay, ni gambar yang pertama. Keperluan asas manusia. Kita manusia. Okey, yang pertama tempat perlindungan, rumah lah. Yang kedua air fresh orange sedap ni. Udara dan juga makanan. Okey, itu untuk manusia. Kemudian haiwan pula. Rumah. Okey, haiwan dia perlukan udara, tempat perlindungan, air dan makanan. Manakala okey, tumbuhan pula. Tumbuhan dia perlukan udara, air dan cahaya matahari. Apa yang berbeza? Apa yang beza tumbuhan di antara tumbuhan dan juga manusia dan haiwan? Apa yang tak ada?
Yang tak ada. Cahaya matahari. Apa yang tak ada tumbuhan? Okey, tumbuhan ada cahaya matahari tapi dia tak ada makanan. Sebab apa? Sebab dia buat makanan sendiri. Okay, sebab tumbuhan dia tak ada kaki nak pergi kedai nak order mi sedap goreng, tak ada. Dia tak ada kaki nak pergi kedai nak order ayam goreng, KFC, Pizza Hut dan sebagainya. Jadi dia perlukan makanan, dia perlu buat makanan dia sendiri. Awak kalau nampak pergi kedai, awak nampak pokok tengah beli makanan, awak larilah, itu hantu lah tu. Okay, baik. Jadi sekarang ni mari kita lihat ke muka surat soalan lah. Okey, yang gambar ada teka silang kata ni. Mari kita jawab soalan ni bersama-sama. Awak dah buat kan? Mari kita bincang. Okey, keluarkan alat tulis awak. Keluarkan modul dan alat tulis awak. Baik, nombor 1, tengok gambar nombor 1. Ada sekumpulan manusia, dia sedang scuba diving, menyelam di dalam air. Tapi dia menggunakan tong dekat belakang dia ni. Ada tong oksigen. Jadi kenapa dia perlukan tong tu untuk dia menyelam ke dalam air? Dia perlu sebagai sumber apa tu? Udara. Betul. Macam mana nak eja udara? Udara. Bagus udara. Udara. Okay. Pastikan tulisan awak cantik. Jangan tulis lebih daripada kotak. Nanti naik sekolah nanti siapa tulis buruk-buruk, saya suruh padam, saya suruh buat balik. Tulis cantik dalam kotak. Ini putih. Okay, udara. Okay, tengok gambar yang nombor 2. Tengok gambar nombor 2, gambar ada sekumpulan arnab, dia sedang makan buah dan juga makan lobak, carrot. Jadi, makan. Apakah keperluan asas yang diperlukan oleh arnab tersebut? Makanan. MKAA, makanan. How to spell makanan? Macam mana eja makanan? Makanan. How to spell? Macam mana eja makanan? M-A. Spell the word makanan. Makanan. Jangan lebih kotak. Siapa tulis lebih kotak, naik cuti nanti saya tengok. Kalau lebih kotak saya suruh padam buat balik. Tulis cantik-cantik. Okey, dan yang terakhir nombor 3, gambar seekor kuda sedang menunduk ke dalam sungai untuk minum. Dia minum apa tu? Minum air. Senang. Macam mana je air? Air. Air. Okey, awak dah buat kan hari Selasa kan? Saya suruh buat hari Selasa itu. Okey, selesai. Okey, cuba awak semak betul tak? Cuba awak semak betul. Tunjuk dekat saya kata awak. Tunjuk dekat saya kata awak, saya nak tengok. Saya nak tengok. Tunjuk kata awak betul ke dah buat? Mana? Cikgu, saya sudah. Cikgu, saya sudah. Okey, good job Nadia. Dan yang lain. Okey, tahniah kepada yang dah siap. Siapa yang belum siap boleh buat tadi. Boleh buat. Siapa yang belum ambil modul lagi, nanti pergi ambil modul. Okey. Baik, yang kemudian kita lihat ke muka surat yang seterusnya. Muka belakang dia. Ini muka satu, muka belakangnya. Okey, yang ni. Kedua. Kita letaklah muka surat. Tapi saya tulis ni, minggu 1. Ini minggu yang pertama kan? Minggu depan minggu kedua. Okey. Okey, dah nak habis ni. Okey, minggu yang pertama, muka surat yang kedua. Okey, ini soalan ini dia tanya mengenai memerihalkan manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan makanan, air dan udara dengan cara yang berlainan. Okey, manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan air, makanan dan udara dengan cara yang berlainan. Manusia cara macam ni, haiwan cara macam ni, tumbuhan cara dia macam ni. Okey, mari kita lihat. Tuliskan keperluan asas yang diperlukan oleh benda hidup di bawah.
Okey, benda hidup di bawah. Yang pertama ni gambar manusia, seorang murid perempuan dia sedang minum air. Gambar yang kedua, gambar seekor angsa dia sedang minum air. Dan yang gambar yang ketiga, air hujan menyerap ke dalam tanah dan diserap oleh akar pokok. Okey, tengok kesimpulan dia. Manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan jawapannya? Air. Ya, makan air. Macam mana nak eja air? Eja air. Air. Jangan tulis cantik-cantik, jangan lebih garisan. Okey, kan ada garisan tu kan, jangan lebih garisan. Nanti naik cuti nanti saya tengok kalau lebih garisan saya suruh padam buat balik. Okey, jangan lebih garisan bawah ni. Okey, selesai nombor 1. Okey, kita lihat nombor 2 pula. Okey, ada gambar manusia sedang bernafas. Okey, semua orang cuba tarik nafas ramai-ramai. 1, 2, 3 tarik. Bos. Okey, tarik. Bos. Tarik. Bos. Khairi tak buat pun Khairi. Tarik nafas. Okey, sekali lagi tarik. Bos. Tarik. Bos. Bos. Okey. Baik. Jadi gambar yang kedua ni adalah gambar ikan emas ni yang dalam aquarium. Belang aquarium. Okey. Dalam balang dia sedang menghembus nafas. Sebab itulah ada buih-buih ni. Dia sedang menghembus nafas lah tu. Okey, dan yang gambar yang ketiga adalah gambar pokok di mana udara masuk ke dalam pokok, udara keluar daripada pokok. Kesimpulan dia, manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan Udara. yes. Terima kasih. Macam mana eja udara? Macam mana eja udara? Udara. 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 Yes. Udara. Good Najwa. Okey, jangan pastikan jangan lebih pada garisan bawah ni. Bila awak tulis tu jangan lebih garisan. Okey, pastikan dalam garisan ni tulis cantik-cantik, jangan tulis ke bawah. Okay, dan yang ketiga, tengok nombor 3, tengok gambar yang ketiga ni ada gambar seorang murid lelaki. Makan. Okey, seorang murid lelaki yang sedang makan kek makan kek. Kemudian ada gambar burung yang sedang menarik. Dia sedang menarik cacing daripada dalam tanah. Dia nak makan cacing lah tu maksudnya. Dan yang ketiga, itulah kebiasaan tumbuhan dan juga manusia dan haiwan, di mana tumbuhan dia memerlukan cahaya matahari untuk dia buat makanan dia sendiri. Sebab apa? Sebab dia tak ada kaki nak pergi beli makanan, dia kena buat makanan dia sendiri. Okey, kesimpulannya. Manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan apa? Makanan. Okey, macam dia makanan. 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 Okey, makanan bukan makanan. Itu lain, itu makanan. Sama lah. Ya. Memerlukan makanan. Jangan pastikan jangan lebih daripada garisan bawah ni. Jangan lebih daripada garisan bawah. Okey. Kemudian tumbuhan dapat membuat apa yang dia dapat buat sendiri? Makanan. Sini eja makanan. Atas juga. Guna K-E-K N-E-N. Makanan. Okey, selesai 2 muka surat. Awak dah buat. Okey. Kalau betul awak tanda right. Tunjuk kat saya betul tak awak buat. Semua orang tunjuk. Saya nak tengok. Semua orang tunjuk. Semua orang tunjuk dekat saya betul ke awak tengok. Awak dah buat, awak dah siap. Okey, tulisan kalau boleh tulis bulat-bulat je. Cantik-cantik sikit. Awak ada satu tulisan mesti cantik. Tu ada yang lebih tu. Kenapa ada yang lebih daripada garisan tu? Saya tak nak lebih daripada garisan. Baik, Kuku. Mesti tulis atas garisan. Awak dah ada satu, kena tulis cantik-cantik.
Okay, baik. Nanti Okay. sampai jannah pun boleh bulat-bulat. Okay. Alright. Okay, jadi cuba awak lihat dekat modul awak tu, yang minggu yang kedua tu, kita baca sikit Minggu yang kedua, memerihalkan manusia dan haiwan juga memerlukan tempat perlindungan. Ini awak tak payah buat dulu. Tak perlu buat dahulu. Minggu depan hari Selasa awak boleh buat, dan kemudian hari Khamis kita bincang. Hari Isnin awak punya sains. Hari Isnin atau Selasa tak ingat. Awak boleh buat. Kemudian hari Khamis kita akan bincang Google Meet macam biasa macam hari ni. Okay. Baik, saya nak buat kesimpulan balik apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okay, pada hari ini kita telah pun belajar dan awak pun telah membuat soalan dan kita telah pun berbincang. Yang pertama tadi adalah keperluan asas benda hidup, di mana manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan air, udara dan makanan untuk terus hidup. Manakala yang kedua pula, memerihalkan manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan makanan, air dan udara dengan cara yang berlainan. Okey, manusia dan haiwan dia cari makanan sendiri, manakala tumbuhan pula dia buat makanan dia sendiri. Okey, sebab pokok dia tak ada kaki nak pergi kedai, pokok tak ada tangan nak order Grab food, Pizza Hut, tak ada. Jadi dia perlu membuat makanan dia sendiri, tapi dia perlukan air dan udara untuk dia buat makanan dia sendiri, dan juga cahaya matahari. Baiklah, itu saja pada hari ini. Siapa yang ada soalan boleh tanya pada saya. Okey, siapa yang ada soalan boleh tanya saya. Sebelum kita akhiri Google Meet kita kali yang pertama ini, bagus 18 orang, tolak saya 17 orang. Okey, 17 orang, bagus. Why do Ya, ada soalan? fishes have Cikgu, saya Ya, ada soalan. nanti. why do fishes have gills to breathe? Aden, Namjot? Why do fishes Why do fishes have gills to breathe? I can't hear you, Namjot. why do fishes have gills to breathe? Why do what? Pardon? Why do fishes have gill to breathe? Oh, why do fishes have gill to breathe? Okay, kenapa ikan perlukan sirip untuk bernafas? Kenapa ikan perlukan sirip untuk bernafas? Nanti akan WhatsApp kat cikgu. Cikgu cubit awak puasa. Buat tahu. Okey. Ada. Okey, Because my hair. kenapa ikan perlukan sirip untuk bernafas? Itu soalan Namjot. Kenapa ikan perlukan sirip untuk bernafas? Okey, ini topik tahun 4. Okey, organ pernafasan. Okey, kenapa manusia perlukan hidung, bernafas menggunakan hidung? Kenapa ikan bernafas menggunakan sirip? Itu soalan Namjot. Baik. Cuba kita tengok perbezaan manusia dan juga ikan. Manusia duduk kat darat, ikan duduk di dalam air. Okay, bila kita duduk dalam air, kita perlukan tangki oksigen untuk kita bernafas, untuk dapatkan udara. Tapi ikan tak perlu sebab dia ada organ lain, dia tak ada hidung. Ikan tak ada hidung, dia ada insang. Dia ada insang untuk bernafas. Jadi itulah kegunaan insang yang terdapat dalam ikan untuk dia bernafas di dalam air. Nanti awak boleh tengok dekat YouTube bagaimanakah udara tu masuk melalui insang. Dia ada mekanisme dia menggunakan insang tu, dia akan masuk dalam insang dan dia boleh keluar balik udara tu tersebut menggunakan insang tersebut. Okey, dalam air pun ada udara tau. Jadi sebab itulah air yang mengandungi udara, dia masuk ke dalam insang dan kemudian dia keluar melalui insang balik. Okay, Najat, did I answer your question? Yes, cikgu, tapi dia tak faham. I need to explain in English now. Ayo. Aku audio di sini Malay ya. Sorry ya, madam. Never mind, cikgu. Alright. You like to ask question, naman I'll explain to the English. Okay. Alright. Thank you. Thank you, cikgu. Terima kasih, Cikgu Ya, Syahid. sama-sama Namjot. Ya, ada soalan lain. Abdul Rahman, awak buka speaker. Awak buka mic. Abdul Rahman ada soalan ke? Tak ada soalan? Boring lah awak ni. Tak ada. Tak ada?
Awak ada kelas lagi ke lepas ni? Tak ada kan? Lagi siapa ada soalan lagi? Okay, yang minggu depan nanti saya akan jawab ni nanti saya beritahu. Awak tak payah perlu buat sekarang, tak perlu buat hari ni, awak buat minggu depan. Nanti saya beritahu balik dalam grup. Okay, jadi Google Meet kita yang tengah saya rakam sekarang ni, nanti saya akan upload dalam YouTube saya. Kalau awak nak ulang kaji balik, awak boleh tengok balik. Nanti saya akan uploadkan link ke dalam grup kelas untuk yang murid yang tak dapat tengok pada hari ni, dia boleh tengok sama-sama je, akan ulang kaji sama-sama. Tapi kalau awak nak tengok balik pun boleh, awak nak tengok muka awak balik pun boleh. Muka awak dekat internet, boleh dah tengok nanti. Saya akan bagikan link. Baik, itu saja pada hari ini. Kalau tak ada soalan, terima kasih kerana masuk Google Meet saya. Kita berjumpa lagi minggu hadapan. Jumpa lagi, bye. Baik ada cikgu. Bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Cikgu Syahir.